A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur di atas segala apa jua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sama ada nikmat itu berbentuk nikmat dunia dan lebih-lebih lagi nikmat akhirat ataupun nikmat ukhrawi. Jadi alhamdulillah, Allah beri kesihatan, Allah beri kekuatan, taufik dan hidayah untuk sama-sama kita memakmurkan ataupun menghidupkan ataupun menziarahi akan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan terpilih ataupun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapat naungan ketika mana di pada mahsyar, di yaumul mahsyar esok-esok, di antara golongan-golongan yang mendapat naungan daripada mahsyar Allah Subhanahu wa taala, huru-hara ataupun kepanasan azab Allah di hari mahsyar esok-esok, iaitu seseorang yang mana hati dia ni sentiasa bertaut, sentiasa teringat akan masjid, akan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama dapat kita melaksanakan ibadah sembahyang fardu secara berjemaah sebagai mengikuti akan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana esok-esok kita sangat nak duduk rapat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ni jauh dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jauh di sudut hati kita nak duduk dekat dengan Nabi. Bahkan kita nak dapat syafaat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah kepada para anbiya. Dan kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berkehendak, berkeinginan syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara jalan nak dapat syafaat baginda Nabi ni tidak dapat tidak, kita kena ikut akan sunnah-sunnah ataupun peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya duduk dalam taman syurga, majlis-majlis ilmu, dan dapat kita berselawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut orang yang paling rapat dengan aku ialah orang yang paling banyak selawat kepada aku. Walaupun jasad kita ni jauh dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi kata orang yang paling rapat dengan aku di yaumul mahsyar esok-esok, orang yang paling banyak selawat ingat kepada aku. Bahkan Allah janji
Barang siapa yang selawat kepada Nabi ni, Allah tugaskan malaikat bawa selawat tersebut dibentangkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi jawab balik selawat tersebut kepada kita semua ni. Kalaulah kita ni orang yang sentiasa berselawat, mulut-mulut kita ni sebagai mengingati akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat, dalam tiap-tiap hari kehidupan kita Allah Ta'ala berikan masa, berikan ruang kepada kita ni, mulut kita ni jangan kedekut nak selawat ingat pada Nabi. Kerana apa? Kerana besar kelebihan dia. Walaupun kita ni nak pergi ke Mekah ataupun nak pergi ke Madinatul Munawwarah, duit tak ada, tak. Pitih tak ada lah mana. Nak zaman kerja payah zaman hari ni. Tapi itu semua tidak menjadi halangan. Kerana apa? Walaupun jasad jauh daripada baginda, tapi hati ni dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama-ulama kata sentiasalah berselawat sekurang-kurangnya 100 kali sehari. Habis-habis tak erok dah tu. Dan kita hari ni sempena hari Jumaat ni. Ni habis dah lah Jumaat, masuk Sabtu dah lah. Cukup tak kita selawat pada Nabi sekurang-kurangnya 100 kali. Hak dalam semayang tu tak kira. Hak yang di luar pada semayang ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun ikut hak yang Allah Ta'ala kata selawat dan salam tu kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Tak kira lah. Sekurang-kurangnya selawat. Payah nak buat kita tak biasa buat. Bila kita buat ni insya-Allah akan lekatlah mulut-mulut kita ni dengan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan muslimin muslimat. Jadi bab selawat ni siapa-siapa boleh selawat. Tak nanti ke tok lebar, tak nanti kepada jadi alim, jadi warak dak. Pada siapa-siapa saja boleh selawat. Bahkan orang perempuan pun boleh selawat. Walaupun dia keadaan ma'zurah, dalam keadaan uzur, boleh dia selawat, tak ada masalah. Dan nak-naknya hidupkan selawat dalam rumah kita. Mudah-mudahan. Jadi insya-Allah dengan berkat kita ikut hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, walaupun banyak dosa kita, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita dan dudukkan tempatkan kita ni bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah esok. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sambungan malam ni tengok lagi kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai ni. Muka surat yang ke-7 dah. Muka surat yang ke-7 masih lagi sambungan dalam Al-Babur Rabi', bab yang keempat, pada menyatakan berkenaan dengan akibat daripada perbuatan zina. Baik, jadi insya-Allah sambungan malam ni baris yang ke-14 daripada atas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa zina dengan perempuan yang bersuami adalah atasnya dan atas perempuan itu diseksalah ia pada hari kiamat, yakni dihukumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, suaminya disuruh ambil kebajikannya dan ditanggung dosa suaminya, dan ditanggung dosa suaminya itu serta dihalaunya kepada neraka Jahannam apabila tiada mengetahui suaminya akan isterinya itu berzina. Baik. Jadi perbuatan zina ini ialah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia merupakan dosa besar. Tak kiralah sama ada perbuatan zina itu dibuat, sama ada dibuat oleh orang yang tidak pernah berkahwin ataupun orang yang pernah melalui alam perkahwinan, yakni akad nikah dah. Walau bagaimanapun kedua-dua tu berdosa belaka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dosa besar. Cuma
dari segi hukuman dia je berbeza sedikit di antara seseorang yang belum pernah berkahwin dan dia ni telah berzina dengan seorang perempuan. Berbeza hukuman dia dengan seseorang yang telah pernah berkahwin, akad nikah, dan dia berzina dengan seorang perempuan. Jadi hukum lagu mana? Hukum bagi orang yang ghairu muhsan, yang tidak pernah berkahwin lagi, tak pernah akad nikah, tok qadi tak pernah pegang lagi tangan dia ni, ataupun wali itu tak pernah pegang lagi, kocok tangan dia ni, aku nikahkan akan dikau, tak pernah lafaz lagi benda lagu tu. Walau bagaimanapun dia pernah melakukan ataupun terjatuh ke atas maksiat berzina ini, maka hukuman dia yakni disebat sebanyak 100 kali sebatan, di rotan ataupun di piak, sebanyak 100 kali sebatan. Zalim tak? Tak zalim sama sekali. Sebab apa? Hukuman Allah, bukan hukuman kita, hukuman Allah. Walau bagaimanapun dalam masyarakat kita hari ni berjalan tak hukuman ni? Tak berjalan, hanya ada sahaja. Tapi pelaksanaan tu tidak dibuat. Sebab tu terlampau ramai sangat manusia-manusia yang mana beragama Islam, anak-anak muda-mudi Islam ni terjerumus ke arah maksiat berzina ini. Terlampau ramai, terlampau banyak sangat. Sebab apa? Tak takut kepada ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kena molek tak tahu pun. Cuma berasa malu je kalau orang tahu. Dia tak tahu pun hukuman yang Allah tetapkan dalam Quran bagi penzina yang tak pernah berkahwin, tak pernah menikah ni. Tak tahu kadang-kadang anak-anak muda-mudi kita ni, kalau duduk di belah-belah luar ni, tak tahu, tak erti. Cuma dia malu perbuatan zina tu, dia malu. Ataupun malu kalaulah orang tahu. Tu je. Tak sungguh. Kadang-kadang tak tahu hukuman yang dikenakan ni. Terutama bila terjerat oleh pujuk rayu laki-laki supaya apa? Menyerahkan jiwa dan raga. Serahlah, abang janji akan kahwin dengan awak. Maknanya terpedaya dengan kata-kata cinta, kata-kata manis. Tak apalah, serah. Dan bila berlaku lagu tu serah, bila mengandung, maka laki-laki ni lari. Masa tu malu yang amat, menyesal yang amat. Tak tahu hukuman yang Allah Ta'ala tentukan pada dia nak mana. Tak, cuma berasa malu. Anak-anak muda-mudi kita lah ni. Sebab apa? Jauh daripada agama, jauh daripada Allah, jauh daripada nasihat-nasihat agama. Ni barah yang besar dalam masyarakat kita. Barah yang besar dalam kampung kita. Penyakit besar ni, hilang malu, Allah angkat. Jadi takut tuan-tuan. Takut apa? Takut kena kepada anak beranak kita, takut kena kepada waris-waris kita. Tak tahu malu dah. Tak tahu, rasa biasa je. Kalau couple ni berpasangan-pasangan ni biasa. Kalau tak ada couple, kalau tak ada gawe, kalau tak ada pasangan, berasa aib pula. Sehingga mak kadang-kadang tanya, masa sekolah tu tanya dah, tak ada gawe kau adik? Tanya. Sehingga tanya. Kalau tak ada mak nak tolong cari. Padahal baru sekolah menengah. Bahkan sekolah rendah pun ada dah. Sekolah rendah ni ada dah. Ibu-ibu, ayah-ayah ada dah gaweng. Gaweng ke gawe. Darjah 5, darjah 6 tu dia matang dah, dia mature dah. Dia faham dah. Dia reti dah. Dia reti dah perkara-perkara orang-orang dewasa ni, reti dah. Kita tahu sebab kita terlibat. Kalau duduk di sekolah, tahu.
Deh, darjah 2, darjah 3 tu kena molek tahu dah. Ni dalam telefon ni kan. Banyak tengok mak ayah dia kadang-kadang. Allahu akbar. Mana iblis arah kita pula sos-sos. Kena molek tanya lagu mana. Oh, malu kadang-kadang. Waktu budak-budak muda-mudi pantai timur. Belah-belah Terengganu, belah Kelantan, belah apa nama Pahang, pantai timur. Kalau belah pantai barat tu, berat lagi. Sebab apa? Terbuka belakang dah. Deh, agama tak masuk. Hak masuknya benda-benda hiburan lain-lain tu. Sebab tu kena perhati. Kita ada anak tino, kena perhati. Deh, anak-anak lah ni telefon satu seorang. Ayah beli supaya buat kerja sekolah. Deh, sebab belajar hari ni kan belajar sistem belajar daripada rumah. Jadi ayah ni bergadah lah kerja ataupun cari bitih nak beli telefon ke anak. Kalau tidak payah nak buat kerja sekolah. Cecek banyak mana buat kerja sekolah. Tak banyak mana. Deh, install belakang. WhatsApp install. Telegram install. TikTok install. Instagram install. Dalam apps telefon ni install belakang. Buat video, buat TikTok, macam-macam. Ni semuanya perkara-perkara ni menjerumus ke arah perkara-perkara hak lagu tu. Hak yang menyebabkan Allah Taala kata wala taqrabuz zina. Allah Taala jangan dekat dengan zina. Tu antara perkara-perkara ni. Jadi takut tuan-tuan. Anak-anak kita ni tak faham ataupun perkara-perkara hak lagu ni tidak didengari oleh telinga-telinga mereka. Nak dengar lagu mana? Duduk rumah dalam TV mana ada wayak? Dah. Ada wayak lah. Tak. Kalau ada wayak Al-Ehwal Islam tu pun tukar channel lain. Dia ngatuk mata tengok Al-Ehwal Islam ni. Ngatuk. Tukar channel lain. Channel apa? Tukar channel nyanyian ataupun suara sumbang learning. Jadi dia jadi acara berlaku. Jadi punah ranah habis. Allahu akbar. Jadi disebabkan kerana apa? Disebabkan kerana mak ayah tak ambil beratlah mana agama anak-anak ni. Kita takut. Tak sesal kita. Deh. Jadi faktor-faktor dia kerana mak ayah sendiri tak ambil beratlah mana agama anak-anak dalam rumah tangga. Nak nikah, nak kahwin, tapi agama tu tak tahu ke halal mana. Halal haram tak tahu. Sebab tu sebelum nikah, sebelum kahwin, kena molek tok qadi tu tanya dulu. Ataupun kena molek tok qadi tu royak. Wahai pemuda, sebelum nak akad nikah ni, tok bilah. Beritahu dulu royak. Sesungguhnya perkahwinan yang akan kamu lalui ini, ikatan suami dan isteri yang kamu lalui ini, dia ada 4 golongan. 4 kategori suami isteri ini. Suami isteri yang pertama, suami dan isteri itu dua-dua nak kepada agama, nak kepada Allah. Makna suami nak kepada Allah, jalan ke arah Allah, dan isteri pun ikut sama, jalan ke arah Allah, buat ibadat. Maknanya sama-sama ni berjalan kepada Allah, agama hidup dalam rumah tangga dia. Makna sepakat, bukan sepakat hak dunia saja, bahkan sepakat ke arah akhirat. Kita ni ramai sepakat dunia. Hak dunia boleh sepakat. Kalau suami isteri sepakat bab dunia je. Bab makan minum sepakat. Bab keluar apa nama ni, pergi jalan-jalan sepakat. Bab membeli belah sepakat. Maknanya bab perkara dunia sepakat berlaku. Tidur sekali, mandi sekali. Satu selimut, satu bantal, tak kira lah. Sepakat berlaku. Tapi bab akhirat tak sepakat. Allah pecahkan hati-hati. Jadi golongan pertama, Tok Qadi kata golongan pertama suami isteri ni ialah golongan yang suami dan isteri itu sama-sama nak pada Allah, cari Allah dalam rumah tangga. Dan kemudian Tok Qadi pula kata golongan yang kedua iaitu golongan suami yang nak kepada Allah. Suami nak pada Allah, suami berjalan kepada Allah.
dan isterinya tak sah. Suami kuat ibadat, isteri tak ibadat. Suami kuat sembahyang sunat, kuat tasbih. Isteri malas sembahyang sunat, malas nak berzikir, nak tasbih. Golongan kedua. Golongan ketiga, isteri kuat ibadat, jalan isteri pada Allah, dengan sembahyang sunat, dengan baca Quran, dengan orang ngajar. Suami pula sebaliknya. Sebaliknya lagu mana ni? Tak berjalan pada Allah, ikut hidup dia aja, cari makan minum pagi petang siang malam. Agama tak bercara. Ada. Maknanya bini jadi tok lebah, suami jadi tok kelaruh, gitu. Kelaruh nak. Tu yang ketiga. Dan yang keempat, suami pun tak cara ke agama, isteri pun tak cara juga. Dua-dua kelaruh belaka. Jadi pilihlah kamu ni antara keempat-empat golongan ni. Sebelum aku akad nikahkan kamu ni, mana hak yang munuk? Golongan pertama, kedua, ketiga, keempat. Nak hak pertama. Kalau nak pertama, boleh akad nikah selalu. Sebab apa? Dua-dua berjalan nak pada Allah, nak cari keberkatan dalam rumah tangga. Sebab orang bina rumah tangga ni bukan atas dunianya, nak buat balik pada hari akhirat esok-esok tu, nak bersatu semula di syurga Allah Subhanahu Wa Taala tu. Kena kita hidup atas dunia ni bersama suami isteri, ada anak-anak atas dunia aja. Tapi bila di hari akhirat Allah pisahkan, Allah ceraikan, Allah jauhkan. Nak lagu tu tak seronok jawab dia. Tak ada keseronokan. Jadi orang bina rumah tangga sampai ke syurga, kita bina rumah tangga sampai ke neraka. Allahu akbar. Rahsia lagu tu. Jadi hak bolehnya kita nak yang pertama, golongan pertama tu. Jadi suami dan isteri bawalah rumah tangga, pandulah rumah tangga mengikut hak Allah Ta'ala nak. Sebab apa? Berkat dia ada situ. Mudah-mudahan dengan kita bawa keluarga ni cari Allah, bina ibadat, bina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah beri berkat dalam rumah tangga. Supaya apa? Boleh bina rumah tangga pula. Sukanya bila berkumpul kembali di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala esok-esok. Hak kemudian nombor dua tak sih. Suami je tak lebah, isteri sebaliknya tak sih juga. Suami tu lebah Allah tak ada lah, sehingga orang gelar dia tak lebah lah. Sebab apa? Lebah berdoa. Tapi isteri sebaliknya, jadi aib bagi suami. Jadi aib. Seorang isteri ni, dia boleh membuka aib bagi suami dia. Suami dia sembahyang cukup, sembahyang sunat cukup, zikir cukup, baca Quran cukup, kecek pun tak aje, kecek kasar-kasar tak aje pun kata kat orang, fitnah orang tak aje buatlah. Tapi Allah buka melalui aib isteri dia. Sebab tu kena bawa belakang. Suami isteri ni bawa pada Allah, bawa pada agama. Mudah-mudahan. Jangan buat berasa malah. Kalau suami sembahyang sunat, kena royak juga. Jahih, yahih, mungkin sembahyang sunat etek. Tak boleh habis sore. Guana habis lebah jadi lagu ni. Dak bukan lebah, bukan masalah lebah. Masalah mu kena buat juga. Aku tak boleh nak tolong mu. Kalau mu tak buat, aku tak boleh nak tolong mu. Ibadat ni kena buat juga kok mana pun. Kena sebut, kena royak lagu tu. Jangan nak malah-malah. Hak yang mu nak semua aku beri belakang. Aku nak minta ya. Jaga etik semai-semai sunat tu. Semai sunat ba'diyah, qabliyah, jaga etik kak. Tak payah mana. Sebab apa ni? Kadang-kadang hak yang buat tu buatlah, hak tak buat ni bukan tak buat.
Nak kalau dia sembahyang seorang, sembahyang di rumah, sembahyang seorang. Bukan tak buat dah. Kalau zuhur tu zuhur je lah. Tak ada dah. Hak sebelum dan selepas tu. Bukan kata orang puas saja. Orang lelaki pun sebetulnya juga sebenarnya. Kalau dia sembahyang seorang ni. Bukan kata sembahyang seorang saja, sembahyang jemaah pun tinggal lagi. Ba'diyah qabliyah ni. Tak. Padahal berat ada, tak berat Tak ekak nak bangun cacah nak berdiri. Duduk. Payah apa? Duduk pun tak ekak agak. Duduk lebing. Duduk netel lagu tu. Tak ekak agak duduk netel. Duduk baring. Tak ekak agak usung buhlah tanah lah kubun. Payah sangat kak. Doa mula-mula tak usah berat-berat lah. Ringan-ringan sahaja. Mula-mula ringan-ringan je. Buat sembahyang sunat ni. Tak payah baca lah hak yang berat-berat tu. Angkat takbir, Allahu Akbar. Sembahyang sunat, ba'diyah ke qabliyah ke, baca Fatihah. Walaupun tak usah baca doa iftitah, tak apalah. Bukan kata tak apa ni tak usah baca. Baru nak berjinuk mula-mula ni. Macam orang nak berlari becuk lah. Ke ada pakai berlari selalu. Tak. Dia ada panggil tak bila panggil stretching dulu. Dia panaskan badan dulu. Berlari-berlari anak dulu supaya apa? Biar berjalan molek darah-darah dia ni biar mengalir belakang ni. Kemudian pada tu nak becuk baru sedap. Ni tidak. Teh berat selalu. Tak jadi jawab dia pakai 2 rakaat tu pakai dak lepas tu. Jadi masa mula-mula ni buat ringan-ringan saja. Doa iftitah ni baca pun tak apalah. Buat bacaan surah dulu. Surah mana? Suratul Fatihah. Waladdallin, amin, Allahu Akbar. Rokok selalu. Kemudian buat apa sekala sembahyang. Habis ke cepat dah tu. Hak tu hak yang kelas tamada mula-mula. Kalau hak 20 tahun dah jaga, begitu juga tak boleh lah. Kena upgrade sikit. 10 tahun dulu kita sembahyang sunat, baca Fatihah saja je. Dalam qiyam tu. Dalam ni tahun 2021 baca Fatihah juga. Tak ada peningkatan dia panggil. Padahal kereta kita 4 butik dah kita tukar. Tak. Rumah kita duk 3-4 bilik dah kita tambah. Dapur pula 2 dapur. Dapur basah ada, dapur kering ada. Tapi yang akhirat ni semua tolong ya. Tak boleh lagu tu. Dia kena upgrade juga. Tambah dipanggil tambah. Kalau tidak kan, maknanya tak ada peningkatan akan ibadat kita ni. Walaupun kita ni boleh istiqamah buat, tapi nak juga meningkat, nak juga naik martabak dia tu. Allahu Akbar. Jadi hak yang kedua, suami tak lebah, bini malah nak beribadat. Bini tak cara agama, tak cara sembahyang, tak berat lah mana. Ramah tak ramah. Hak ni lah ramah tak lebah sekat di hari akhirat esok. Walaupun dia ni orang yang abid, kuat amal ibadat, ahli masjid, ahli zikir, ahli kitab, ahli mengaji, tapi orang rumah dia tak cara, ahli-ahli dia tak cara, maka tunggulah binasa. Binasa ke mana? Binasa Allah buka aib-aib untuk dia, melalui anak-anak dia, melalui isteri-isteri dia. Tak lepas. Atas dunia tak lepas dah, akhirat nu sama telah lagi lawi. Dah golongan ketiga, isteri jadi tak lebah, suami pula tak cara pada agama. Tak cara orang azan, orang bang, tak cara. Orang pergi jemput rumah apa nama marilah, ada orang ngajar malam ni. Royak dalam WhatsApp ataupun jumpa kedai kopi, royak kedai kopi pula tak cara ke dia. Ikutmu lah, aku tak cara hamu, jangan cara aku. Mu nak mengajar, kau nak kuliah, kau nak berzikir, kau nak sembahyang sunat, nak sembahyang apa nama jemaah, kau ikutmu lah. Tak apa, tak ada kena-mengena dengan aku. Tapi tak bahan tanah, tak mati baru nak suruh sembahyang mayat, nak suruh tahlil, nak suruh macam-macam. Bukan sini pak lain ni. Sini dak. Sini ni alhamdulillah lah pak kita. Pak lain ni. Suasana tempat lain nak royak ni.
Jadi tak boleh, orang lelaki tak boleh. Orang lelaki ni tak boleh sombong dengan rumah Tuhan ni, rumah Allah. Dia kena mari ke mana pun. Sebab apa? Esok-esok dia berutuk. Dia berutuk. Biar orang masjid kenal kat kita ni. Kalau tu imam tu, biar tu imam tu kenal kita, ataupun JK tu kenal, Tok Bila aku kenal kita. Siapa dia? Dia morning. Kalau nak minta sembahyang ajak kau, senanglah ke mana? Walaupun apa nama ni tidak disuruh, ataupun walaupun suruh-suruh lagu tu, tapi mari pada hati ni nak berdoa. Benda ni bukan boleh buat-buat ni. Sebab tu beza kalau kita doa kepada seseorang yang kita kenal dengan tak kenal, beza. Kalau tak kenal ni, doa gitu je lah. Tak. Sebab apa tak jeli lah mana. Kalau kenal ni, nama apa? Nama Pak Mu. Kenal dah Pak Mu ni, orang lagu ni, kenal dah dia. Hati kita ni kenal dah. Berasa lagu lain, doa ke dia, ingat ke dia. Allahu Akbar. Ni dok sombong dengan masjid yang orang laki-laki ni. Kalulah isteri dia dapat suami lagu ni, minta berdoa banyak-banyak kepada Allah. Kena tolong suami dia supaya apa? Supaya berjalan pada akhirat. Dan kalulah jenis suami hak lagu ni hak tak lebah ni, tak lebah lagu mana? Hak tak cara agama, kena molek hak tak sembahyang bang. Ada. Ada weh. Ayah yang menikahkan anak dia dengan seorang lelaki yang tak sembahyang bang. Hak jenis lagu ni. Anak dia jaga molek, sembahyang cukup 5 waktu gapo tak cukup. Tapi dia serahkan anak perempuan dia kepada seorang laki-laki yang tak kenal agama, yang tak sembahyang bang, yang tak solat. Allahu Akbar. Hukum dia berdosa seorang ayah tu. Dosa ayah tu. Sebab apa? Serahkan anak dia kepada bukan orang yang sepatutnya. Daripada hak sembahyang, kena molek jadi tak sembahyang anak dia. Sungguh. Dengan kaki tak sembahyang ni, kita saing orang tak sembahyang, kena molek dengan kita jadi tak sembahyang. Tak? Tak percaya tu musafir dengan dia. Tu musafir. Kereta dia tak berhenti. Maka direct straight lah. Kita kata berhenti tu nak masuk dahulu dah ni. Tak apalah, mata lagi. Mata lagi habis tu. Habis siapa gorek dah, tak berhenti sembahyang. Tapi tak makan berhenti. Tak makan, tak sakok, tak nak berak berhenti belakang tu. Tapi tak nak sembahyang ni minta maaf. Allahu Akbar. Sebab tu orang tak sembahyang ni Nabi tak buat urusan. Nabi tak buat urusan. Tapi ada mak ayah yang serah anak dia pada orang tak solat, orang tak sembahyang. Jadi berdosa. Ibaratkan kalulah kita serah kepada anak kita ni, anak tina kita pada orang tak sembahyang, ibaratkan kalau bersama tu, ibaratkan khinzir bersama dengan anak kita. Allahu Akbar. Ibarat macam babi duduk gomo anak kita. Ibarat lagu tu. Allahu Akbar. Dan golongan ketiga pula, golongan hak yang keempat pula, dua-dua ni tak pergi kepada Tuhan belaka. Tak sel lagu tu. Taibel pun duduk patah lagi. Tanya azan. Azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tok bila azan, nak pecah anak-anak tekok. Duk patah sampai bila? Sampai aku 10 ke 11 ni. Dah semaya dak pakai dok awak dia. Allahu Akbar. Jadi lagu tu. Jadi kerana lagu tu bina rumah tangga yang tak kena agama. Jadi tak si. Dan jadi lahir pula anak-anak lagu mana? Anak-anak pun tak kena agama juga. Dan anak-anak tak kena agama ni, dia tak takut pada dosa, dia tak takut pada maksiat. Dan bila tak takut pada dosa, tak takut pada maksiat, kalulah anak laki-laki, mudah pergaulan dia dengan orang perempuan. Kalau anak perempuan, mudah dia bergaul dengan orang laki-laki, tak berasa malu sikit abuk pun. Sebab itulah banyak berlakunya di antaranya berzina ni, faktor dia lagu tu. Nak zaman hari ni terlalu sangat mudah. Iman pula senipis kulit bawang je. Terlalu mudah sangat. Hak tu penzina yang ghairu muhsan, yang tak pernah nikah, tak pernah kahwin lagi, dihukum rejam
dihukum sebab dia 100 kali sebatan. Kalau hak yang muhsan, hak pernah nikah dah, hak pernah kahwin dah, hukuman dia kena rejam sampai mati. Hak pernah dah rasa sedap, rasa lazat, rasa alam perkahwinan dengan isteri dia. Kemudian dia berzina pula dengan orang lain. Hak ni disabit kesalahan atas dunia dia, direjam sampai mati hukuman ni. Ramai ada ni, ramai. Siapa pecah belah rumah tangga orang? Siapa dihasut kepada perempuan hak yang dia berzina tu supaya minta cerai dengan suami dia. Cerailah. Suamimu tu miskin, tak dia nak beri kekayaan padamu, hidup susah macam-macam. Jadi hak perempuan ni gak tertarik minta cerah macam. Cerahlah aku, minta macam. Mula-mula tak saya cerah. Duk serabut, duk minta semacam ni. Lala kali cerah juga. Cerah juga. Sampai runtuh rumah tangga orang. Allahu Akbar. Seorang isteri dia minta cerai dengan suami tanpa sebab, maka berdosa hukum dia. Bergegar arasy Allah Ta'ala, minta cerai dengan suami dia, tak ada sebab. Tak ada sebab apa-apa. Sebab kerana apa? Sebab kerana suami ni miskin, tak boleh. Kalau sebab kerana suami tak semayang bang, boleh. Sebab apa Tok Qadi tanya ni, nak minta fasah, nak minta cerai ni, abang kita tak nak royak malu Tok Qadi. Royaklah. Abang kita tak apalah Tok Qadi, balik. Tak berani nak royak. Kemudian tak tahan ni pergi pula 2-3 kali. Tok Qadi tanya, royak semolek gak? Gapo dia yang menyebabkan nak minta sangat ni? Akhirnya royak. Kerana suami saya tak semayang, tak solat. Dah buat apa dulu tak royak awal-awal? Ni 3 kali mari dah ni. Maka kalaulah kerana tak solat, tak semayang, boleh minta fasakh, minta cerai. Tak dosa pun bagi seorang perempuan tu. Kalaulah jenis lagu tu lah. Allahu Akbar. Jadi banyak dalam masyarakat kita berlaku ni, runtuh rumah tangga, institusi rumah tangga. Kerana apa? Kerana masuk campur orang yang ketiga. Suami orang kena molek, dah pernah berzina, pernah bersama, ada. Nak zaman hari ni, zaman WhatsApp, zaman mudah ni, alumni jumpa balik. Gawe-gawe zaman sekolah hari tu, gawe-gawe zaman universiti hari tu, jumpa balik, janji. Janji balik. Bila berjanji ni gak maklum lah, takkan bawa anak. Tak, pergi seorang-seorang lah. Allah, mudah sangat. Hotel tu, hotel ni, mudah. Jadi kalau lagu tu lah berlaku, lagu mana hak Nabi kata ni? Atasnya ialah seksa yang sangat-sangat pedih di hari kiamat esok-esok, di hari akhirat esok-esok. Dihukumkan Allah Ta'ala. Lagu mana? Kalaulah suami tu tidak tahu bahawa isteri dia ni berzina dengan orang lain, maka disuruh oleh Allah Ta'ala ambil belaka pahala-pahala hak isteri dia pernah buat tu. Hak semayang, hak tutup aurat, hak jaga lisan dia daripada kata-kata hak yang menyakitkan orang. Dosa dia khidmat untuk mak dan ayah dia, dosa khidmat untuk suami dia. Ambil belaka, semua sekali ambil pahala-pahala. Siapa suruh? Allah. Allah suruh ambil belaka kebajikan hak yang dibuat oleh isteri tu. Kalau suami dia tak tahu, kalau suami dia ni tak tahu pun isteri dia ni keluar ataupun kerja, tapi bila-bila kerja tu ada kerja lain yang dia buat, tak tahu dia berzina dengan orang lain, maka Allah suruh ambil belaka pahala-pahala hak yang kebajikan hak isteri dia buat tu, hak sedekah dia, hak derma dia, seluruh pahala-pahala. Dan dosa-dosa suami tu diberikan pula kepada isteri dia tu. Allahu Akbar. Jadi orang puas, sebab tu orang perempuan amanah dia.
jaga diri dia. Di samping jaga diri dia, jaga juga maruah suami dia. Sebab tu tidak mudah-mudah. Kita ni ada isteri, kena jaga, kena royak ke dia. Walaupun dia ni kadang-kadang kena beri peringatan semua. Dari segi pakaian dia nak tubik tu, kena royak. Kalau isteri yang baik ni, abang molek tak kita pakai lagu ni, berjuruh tak ataupun sesuai tak, dia tanya. Ni tidak, kadang-kadang ikut sedak dia. Orang puan ni tak boleh. Lagi nak tengok, nak suruh tengok comel lagi, suruh comel. Dengan lecunya, dengan apa nama ni, bedoknya, dengan bajunya, labu Cina, macam-macam labu je bubuh ni. Di kain-kain siapa berendek-rendek ni. Nak suruh comel, nak suruh orang tengok. Kalau sekali pandang tu siapa kali kedua nak tengok ke dia. Memang perangai ni lah gitu. Tak kira bini ustaz kau, bini tok guru kau, tak kira kadang-kadang. Memang sifat orang perempuan lagu tu. Kalau tak tegar, tak royak, tak beritahu, pakai nyudah. Kalau dia tubik ke dalam lagu tu, jadi perhatian orang laki-laki berdosa. Berdosa ke mana? Sepanjang dia keluar tu. Allah. Siapa dia tanggung? Suami. Sebab apa? Senyak dik tak royak. Jadi kena royak. Sewakar tak ramai pakai malam-malam Jumaat, tak apalah lagu ni. Contohnya apa ni, tidak duduk di rumah pakai kelawar, pakai kembang gantung lagu tu. Bukan orang sini tempat lain ni, orang sini tak pakai lagu tu. Jadi naknya kena tegur, kena royak ke dia. Sebab dia kadang-kadang kita ingat, sebab maruah kita tak. Kita ni comel dah jubahnya, piyahnya, jangguknya deh. Kayu sugi pula lekat buka telinga ni, orang tengok tak lebat lah ni. Tapi aib pada bini pula duduk alik belakang ganda mutu dan seumpamanya. Orang tanya siapa dia tu alik belakang tu. Jadi aib pula, jadi tak asyik lagu tu. Bakal-bakal jaga. Orang perempuan pun kalau untuk lelaki royak tu dengar lah. Tak percaya, tai-tai pergi makan gula, tengoklah dia lagu mana. Habis waktu bik, gelem-gelem mah waktu bik belakang dia. Waktu bik habis, baju-baju hak tak je bakal lara waktu bik belakang. Jangok-jangok tu. Hak sebelum ni duk kelari di rumah, bibir-bibir mulut-mulut kelari, tak je tanya gitu. Tapi bila nak pergi keluar ni, nak pergi makan gula ni, padahal tak ada orang nak tengok pun dia boleh ikut ke. Tapi tak leh dia. Dia nak juga. Maka habis ngesolek dengan apa nama eyeshadow-nya macam-macam lah. Hanya lagu tu. Nak kalulah isteri-isteri yang berkerjaya. Hak yang tak berkerjaya duduk rumah ni boleh kira sikit. Tapi hak yang berkerjaya ni, suami-suami tolong tengok-tengok etek, tolong pesan-pesan etek. Mungkin pakaian molek dah, ikut wangian pula. Tak lepas weh. Kita sedak duduk di belakang. Laki-laki sedak tak wani nak litah dia kata. Sebab apa? Sedak hidu wangian dia ni. Orang Tina ni tak pakai wangian hak murah-murah. Kalau beli sebotol tu tak ada sampai sebulan habis. Sembuh semua. Jadi sedap. Orang laki-laki lain duk turut oleh belakang, bau-bauan dia tu wangi. Kita ni tak cara, tak heran lah mana. Tak boleh lagu tu. Dia tak boleh pakai kau ustaz. Boleh pakai tapi jangan melampaui dan menimbulkan fitnah. Takut-takutnya. Bukan senang nak jaga orang puan ni. Kalau mu tahu sungguh-sungguh lah, nescaya mu takut nak nikah. Nescaya takut nak genggam tangan wali ataupun tok qadi tu. Sebab apa? Sebab tanggungjawab nak jaga dia ni lebih susah jaga menatang lagi. Jaga lembu, jaga kubah, payah lagi jaga dia ni. Kalau lembu kubah tu we makan rupuk we air ya padas. Kalau tanya panas teduh bubuh kayu. Tak, kalau tanya-tanya hujan buatlah basah-basah, buat atak sikit padas. Tapi orang perempuan ni tidak lagu tu. Payah nak jaga dia. Walaupun payah, kena tanya betul-betul, tanya royak-royak. Tak boleh lock, kalau tidak belok dia. Tak boleh keras-keras sangat, kalau tidak patah riak. Orang perempuan ni. Kalau kita tahu hakikat sebenar.
aku nikahkan dikau dengan anakku. Deh, Zulaikha binti Yusuf, dengan mas kahwin RM30 tunai. Walaupun murah. Deh, kalau tahu hakikat sebenar tak berani nak kabul. Aku terima akan nikahnya. Tak berani sebab apa? Aku terimalah akan dosanya, pahalanya, dosa-dosa yang dia buatnya, perangai dia, akhlak dia, aku terima belakalah. Kalau ikut kira kalau hak tu hak sebenarnya, tapi taklah senyum macam hak je akan nikah, hak je terima akan nikah ni. Sebab apa? Boleh bini boleh isteri. Dia ada orang nangis, tak ada nangis, mesti suka. Tapi kalau tahu hakikat sebenarnya, hak lagu tu lah takut payah nak jaga dia. Baik, jadi taksirnya kalaulah isteri kita ni dah keadaan lagu tu, takut-takutnya walaupun tak berzina, hak berzina tu takut berzina dari segi fitnah, orang tengok dia, orang lihat dia. Orang bermanja-manjaan dengan dia. Kalau nak bercakap pun kena tegur-tegur etek, jangan manja-manja sangat kak. Ni tidak, kadang-kadang tu bermanja-manja. Dengan kita tak manja mana, tapi dengan orang lain suara dia tu boleh buat manja pula dengan orang lain. Orang lain bersalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, manja suara dia tu. Dengan kita jarang lagu tu. Allahu Akbar. Nak mana? Takut-takutnya lagu, tapi tak berlaku gitu saya kita ni. Allahu Akbar. Jadi kalau suami dia tak tahu, kalau suami dia tak tahu, ambil belakang dosa dia, ambil belakang, letak balik dosa-dosa suami tu kepadalah isteri dia. Sebab apa? Sebab dia buat dosa-dosa besar tu. Dan ada pun jika ia mengetahui, yakni suami dia tahu akan isterinya itu zina, maka diam ia, maka diharamkan Allah Ta'ala suaminya itu syurga. Allahu Akbar. Haram syurga suami yang duduk diam saja bila isteri bermaksiat. Haram syurga ke mana? Tak bang syurga kalau suami elak saja isteri dia buat maksiat, buat dosa, bukan kata berzina saja, dosa-dosa lain, tak tegur, tak royak, tak larang. Bukan isteri saja, bahkan anak-anak dia pun sama. Kalau dia sebagai suami, dia jadi dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang dayus ni tak masuk surga. Dia masuk mana? Finnar, masuk neraka. Orang dayus ni. Jadi kalau suami yang dayus. Kalau seorang ayah yang dayus. Tak tegur anak, tak boleh, kena royak. Bila berlaku kemungkaran dalam rumah tangga kita, kena sebut. Takkan nak pakai senyap, nak pakai ambil hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir fa in lam yastati' biyadihi fa in lam yastati' bilisanihi fa in lam yastati' biqalb. Nabi kata kalau mu tengok kemungkaran, mu kena cegah. Yang pertama cegah dengan tangan, dengan kuasa hak ada. Kena cegah dengan tangan, kena sekat, kena larang. Yang kedua, kalau tak mampu juga dengan kuasa, dengan tangan, maka dengan lisan. Kena royak, kena sebut. Lisan pun tak boleh nak royak juga, tak berani. Dengan hati. Hati ni selemah-lemah iman. Takkan dalam bab keluarga kita dengan hati. Tak. Kita ada kuasa sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Ada kuasa kan? Kuasa apa? Kuasa ketua keluarga tu. Jadi guna kuasa tu. Takkan nak pakai nombor 3. Tak apalah. Lemah hati, lemah iman aku ni. Takkan nak pakai nombor 3 ni. Jadi bagi keluarga, nombor 1 dengan nombor 2 tu. Nombor 1 tak degi, pakai nombor 2. Wayak ke mulut. Kalau tidak, dayus kita. Walaupun pakai piyuh, walaupun pakai semuta, walaupun pakai jubah,
pakai plekak deh, walaupun masjid tak je tinggal dayus. Sebab apa? Hak rumah nu kita tak cara. Jadi orang perempuan nak ke beri gelaran title kepada suami dia dayus? Nak ke? Dayus ni dalam neraka, tidak dalam syurga. Deh, suami kita ni rajin ibadat, kuat ibadat. Kalau sembahyang tu siapa lekat tanda hitam tak dari ni. Nak ayat kuat sujud. Deh, berzikir pula kuat. Berzikir sebulan sekali, seminggu sekali tukar wasbih, putus tas semua. Deh, nak ayat kuatnya. Kalau Quran tu lebut baca. Deh, tapi dia tak jaga. Kita ni sebagai isteri tak jaga. Nak ke gelarkan suami kita tu sebagai dayus? Ataupun seorang anak nak ke gelarkan ayah dia sebagai dayus? Anak-anak perempuan dia, tak? Anak-anak laki-laki dia nak ke supaya Allah bubuh dalam neraka ayah kita ni? Kalau tanya lagu tu tak saya belaka, tapi tindakan perbuatan tu menjurus ke arah tu. Allahu Akbar. Jadi takut bila Allah yang beri gelaran ni dayus. Bukan kita beri, bukan ustaz-ustaz beri, ulama beri, tapi Allah yang beri gelaran dayus ni. Kalaulah suami ni lok saja ya, bini dia buat dosa, buat maksiat, anak-anak dia buat dosa, buat maksiat, tidak royak sepatah habuk pun. Sebab apa? Takut. Sebab apa? Perik. Takut bini. Takut ke bini. Takut apa? Kita ketua kan? Dia bekeng kita lagi. Sebab tu malam pertama ni orang tua-tua ajar sarah dulu ke dia, belawai mata dulu. Kalau macam ayah ni belawai mata ke, nampak Allah tu dia takut tu. Kita ni Allah dulu lagi. Nak belawai mata dengan retina tu tak berani. Sebab apa? Kalau bini tahu dah, mampu kaki aku ni, mampu kaki aku. Aku boleh cocok hidung ni. Allah. Patutnya mana pertama menikah tu, royak dulu, abang-abang, baru dia reti. Baru dia tahu kita setara mana. Patutnya lagu tu, tapi tak jadi lagu tu. Allahu Akbar. Kalau tak saya ikut aku cerah ke? Tak. Takut apa? Tino ramai. Nak ikut agama. Sebab tu kadang-kadang bertegah pasal agama ni, balas kerana agama ni tak salah laki bini. Mana suami bertegah pada agama, biarlah bercerak pun bercerak, balas pun balas kerana agama, tak apa, syarat puji. Mu tak saya ikut ni, marah ke dia, siapa balas, tak tegur siapa, tak apa. Bahkan boleh buang dia, cerah dia. Kerana apa? Kerana tak saya ikut agama. Kerana dia duduk dengan kita, punah agama kita, boleh kita tolak cerah dia. Lagu tu ambil lain pula. Ramai lagi kan? Sebabnya hidup suami isteri nak sama, bukan dunia saja, bahkan akhirat nu hak yang kita naknya. Jadi diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana bahawasanya tersurat pada pintu syurga, engkaulah dayus. Tak ada nama dah kita duduk pintu syurga ni. Maka tiada masuk syurga sekali-kali orang-orang yang dayus itu, tak masuk syurga. Dan bahawasanya 7 lapis langit dan 7 bumi serta bukit menyumpah akan orang yang dayus. Allahu Akbar. Orang dayus ni tak akui, tidak diakui dia. Nak masuk syurga tak akui. Bang syurga pun tidak. Tak. Allahu Akbar. Jadi kita takut bimbang-bimbang gelaran dayus ni duduk dengan kita. Tak kira siapa-siapa bagai ni. Bagai dayus ni. Dia bila Allah Ta'ala yang beri gelaran tu. Bukan kita beri. Allah yang beri gelaran tu. Bila Allah kata dayusmu, sebab apa? Tak tegar orang tinamu. Buat salah, buat dosa. Keluar ikut sedak dia, ikut dia nak apa nama ni dengan siapa-siapa, dayusmu. Tak sekat, tak halang sikit ambuk pun. Takut-takut gitu. Ayah-ayah pun sama, dayusmu. Sebab apa? Anak-anakmu tubik kau sekodai, anak-anakmu tak semayang bang, mu tak larang, anak-anakmu tak tutup arak, mu pakai biar. Dayusmu. Allah Ta'ala kata, bila dayus ni tak ada nama dia di pintu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada nama. Bila tak ada nama di syurga, nama mana kita? Neraka lah. Dua tu ya. Kita ni
biar ada nama di pintu syurga tu, biar ada nama. Kalau macam sejid kita ni biar ada nama. Nama gapo? Pak Allah. Biar ada nama Pak Allah tu. Walaupun tak ada orang tulis situ, tapi malaikat duk tulis. Mana hadir ahli dia. Lagu tu. Ni gak kadang-kadang tak ada nama. Takut-takut. Duduklah kampung ni lama dah. 2-3 keturunan dah tapi nama tak ada. Allah takut. Lagu mana bila dibaca nama kita tak ada. Kalau orang bagi bitih, bagi lah ni, bagi waisan tak ada dah, bagi bantuan bagi gapo tengok nama kita tak ada. Berasa lagu mana? Wah, nak suka ke nak marah? Nak marah. Takkan nak suka tu cabut ya cabut tu. Jadi nak marah. Kalau nak suka ni bukan dia tu. Bab nama kita tak ada. Dah kalau syurga Allah Taala esok lagu mana kalau tak ada? Allahu akbar. Masing-masing pakat fikir lagu mananya. Orang perempuan pun sama. Tolong menolonglah kepada agama dalam rumah tangga ni. Tak ada orang boleh tolong menolong melainkan kita minta dengan Allah, kita yang ambil jalannya. Dan cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya telah bersabda ia pada malam Mi'raj, aku melihat di dalam neraka suatu rumah tembaga pintunya terlalu sempit dan di dalamnya beberapa lelaki dan perempuan. Wallahu taala alam. Insya-Allah kita datang sambung. Ada satu soalan, di mana letaknya status anak luar nikah di padang mahsyar? Adakah dia ni akan dapat syafaat Nabi akibat perbuatan mak dan ayah dia? Baik, jawapan dia, anak luar nikah ni tak berdosa, tak ada dosa sikit abuk pun dia. Kalau dia mati masa kecil, masuk surga dia. Kalau mati masa besar, tengok atas amalan dia pula lagu mana. Kalau banyak baik ke syurga, kalau banyak orang jahat ke neraka, tu je lah. Adapun mak dan ayah ni perbuatan tu adalah berdosa, wajib dia taubat pada Allah. Sebab dosa tu, dosa siapa? Dosa mak dan ayah dia. Cuma masyarakat kita ni, bila anak tak ada ayah, kita pandang serong anak tu. Siapa bila? Siapa dah selama-lamanya? Siapa generasi dia? Ni anak tak ada pok ni. Dia tak bersalah ke ambuk pun. Kalau dia tahu, dia kerak lama dah. Tak gotu ayah dia kalau dia tahu tu. Dalam masa buat gotu tu, dia kerak lama kalau dia tahu. Tapi dia tak berdosa. Hak berdosa mak dan ayah dia. Mak dan ayah dia wajib taubatnya, wajib minta ampun pada Allah. Hak terlanjur tu terlanjurlah. Lepas pada tu wajib dia taubat, minta ampun. Dah ada dah ni, takkan nak bunuh. Bunuh berdosa. Perolah. Pero dia. Allahu akbar. Jadi dalam masyarakat kita ni banyak lagu tu ramah. Tengok di sekolah-sekolah, kita tahu muka sekolah ramah. Hak anak-anak hak tak ada ayah. Daftar tak ada ayah. Bin apa ni hak tak bin, hak tak bin. Tak ada ayah. Tapi jangan kita pandang dia ni dengan hina. Hak tu dosa mak dan ayah dia. Mak dan ayah dia wajib taubat, minta ampun pada Allah. Kalau tidak tak susah. Allah Taala tak ampun. Dah kalau taubat, Allah Maha Pengampun dosa-dosa tersebut. Apakah hukum anak yang dewasa waras? Hukum anak yang dewasa waras panggil ibunya khizir, tapi ibunya tidak tahu makna apa itu khizir. Jawab dia berdosa besar anak dia tu. Walaupun mak dia tak tahu, tapi perbuatan ataupun ucapan dia tu menghinakan sangat. Sebab apa? Perkataan-perkataan hak yang boleh menjadi dosa. Menyupoh ataupun carut, tak kira lah. Sama sebut babi, nyupoh lah tu, babi, khizir, ikutkan nyupoh. Dia nyupoh pula pada siapa? Pada mak, hak jom peromu, hak jom beranak kamu ni. Allah, anak gapo dia. Kalau tahu masa kecil ni semula hidup-hidup tanah kalau tahu. Menyusahkan. Tapi nak lagu mana? Mungkin salah mak dan ayah juga. Sebab apa? Anak jadi gitu sebab asuhan, sebab didikan, pelajaran hak yang mak dan ayah yang beri pada anak dia. Kita pernah jumpa tuan-tuan, budak umur 4 tahun, 5 tahun nyupoh pada mak dan ayah dia, masuk dalam kedah. Sebut belakang mana ada. Hak duduk lautai sebut belakang. Dia tengok kita malu dia. Cucu-cucu lari. Dah anak 4 tahun sanding. Sebut habis. Hak kaki pak, hak kaki pendek sebut habis. Hak cek do habisnya sebut kata Allah kata stop.
Kejut itu. Ya, kesapa dia? Ha. Jadi berdosa tetap berdosa anak ni. Wajib dia minta maaf dengan mak dia tu. Kalau tidak, tak bang surga anaknya lagu ni. Setara mana anak gak ni yang jadi jahat gitu mak ni. Tak. Tadi tak si ada keturunan-keturunan lagu ni. Walaupun mak dia tak tahu makna, tak kira tak tahu makna pun, tapi perbuatan tu tetap jadi dosa pada anak. Dan kalau mak tak tahu, mak mungkin tak marah, tak tahu gapo-gapo. Tapi dosa tu tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib dia minta ampun, minta maaf dengan mak dia dan dengan Allah. Kalau tidak tak susah. Walaupun semaya bang banyak, lebar dah. Ni lebar dah tapi dosa hak lama tu. Pernah nyumpah mak dia, pernah nyumpah ayah dia, wajib dia minta maaf. Kalau tidak, lebar dia tu lebar kulit lah, dalam dia kosong. Sembahyang dia sah, Allah tak terima. Takut-takutnya. Puasa dia, berzikir dia lagu mana. Sebab tu kadang-kadang sekat. Buat ibadat lama dah tapi ada benda hak sekat tu. Terutamanya lisan, mulut kita ni. Bukan pada mak ayah saja, saya sahabat, suami isteri, belakalah. Kita ingat tak apa, tapi menjadi sekatan amalan ibadat kita ni. Wallahu ta'ala alam. Minta maaf banyak. Lebih 45 minit. 45 minit lah anggarannya. InsyaAllah dia sama akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.